شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة. Sahabat. Surat 33 baris 12 dari bawah. Baik Bapak. 12 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kalasallahu sirrah. Dan adalah maksud itu. Dan adalah maksud demikian itu, bahwasanya tiada bagi hamba itu sebab dalam maksiat dan tiada dalam meninggalkan taat, dan tiada taksir dalam adab, dan tiada di dalam sunnah. Maka jikalau taksir halnya daripada demikian itu, dengan kuasa yang tiada boleh menolak, dan hamba itu akan dia. Disambungan daripada matan atas dulu. Ya, apa matan dulu? Al-ghafil iza asbaha nazara fima za yaf'aluhu wal aqil yanzuru ma za yaf'alullahu bih. Perbezaan antara orang yang lalai dengan orang yang berakal. Mana orang tidak lalai? Di mana orang yang lalai bila dia terjaga dari tidurnya, yang diingat ialah urusan kerja dia, urusan zahir dia, duniawi dia, urusan nafsu dia. Adapun orang yang berakal, apabila dibuka saja mata, mana dia jaga daripada tidur, dia memandang akan af'al Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Tuhan memberikan, menyambung nyawa, nikmat dan sebagainya. Itu di antara dua perbezaan. Sebab tu ulama kata, kalau kena tahu martabat kamu di sisi Tuhan tinggi atau rendah, jauh atau dekat, kamu buka mata kamu ingat apa? Ya, awal-awal kamu buka je mata ingat apa? Itulah martabat dia. Kalau dibangun pagi, buka je mata ingat rokok, martabat dia martabat rokok macam ni. Tahu bangun pagi dia ingat rokok. Ya, kalau bangun pagi dia ingat dunia, dia ingat makhluk, itulah martabat di sisi Allah Taala. Adapun arif tidak, dibuka je mata terus kalbi dia dengan Tuhan. Bahkan dia tidur pun hati dia dengan Tuhan. Maka sini dia buat sambungan di sini. Dulu kata si Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, sungguh-sungguh olehmu atau bahawasanya engkau berpagi dan petang atau menyerahkan diri pada Tuhan. Mudah-mudahan menilik ia kepadamu dan memberi rahmat ia kepadamu. Dan adalah maksud bahawasanya tiada bagi hamba itu sebab di dalam maksiat, dan tiada dalam meninggalkan taat, dan tiada taksir dalam adab. Mana sebagai hamba dia kena jaga, jangan pandang pada sebab, dia pandang pada hakikatnya. Dan tiada dalam sunnah, maka
Jikalau taksir halnya demikian itu dengan kuasa yang tiada boleh menolakkan hamba itu akan dia. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy'adzili yang telah bertanya, aku akan syekhku daripada wirid sebagai orang yang muhakkik. Maknanya dia suruh sini apa tuan? Kembalikan balik kepada Allah Subhanahu wa taala sebab adab itu. Ya, dulu dia sebut matan tamu tu min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanu raja inda wujudi zalan. Sengaja bertanda seorang itu beriktimat atas amal dia ialah nuqsanur raja inda wujudi zalal. Dia akan rasa kurang harap dia. Raja ni bila dia tergelincir, bermakna dia memandang diri dia. Ya, sepatutnya bila terkena maksiat pulangkan balik memandang itu hakikat daripada penentuan azali. Itu hakikat. Adapun syariat wajib segera bertaubat. Ya. Dia ada dua tu. Kalau kena je maksiat terus pantas bertaubat, mentakhirkan taubat tu haram hukum. Dosa makin banyak, tambah-tambah. Itu syariat akan jaga. Adapun hakikat terus dikembalikan balik. Tuhan mentajalikan nama dia Al-Qahar. Ya. Tuhan tajalikan nama dia Maha Keras, kena. Dia lembai pun dia kena, dia wali pun dia kena. Ya, yang tak kena maksiat ni Nabi dan Rasul ni. Tu. Cuma bezalah, wali-wali dia pun silap sikit, kemudian dia pantas bersihkan balik. Itu beza. Dia maknanya dia tak pandang kepada asbab, terus kepada musabbibul asbab. Kalau dia pandang sebab, dia sangkut. Dia pandang sebab dia buat amal, dia akhirnya dia sangkut dengan diri. Sebab bawah ni akan ditunjukkan perbezaan antara ubad, abid dengan arif. Di bawah akan ada. Itu maksud dia, bahawasanya tiada ada bagi hamba itu sebab di dalam benda dah siap pada azal hakikat, dan tiada dalam meninggalkan akan taat, dan tiada taksir. Ya, di dalam adab dia pun dia tak ada taksir dalam adab, dan tiada dalam sunnah. Jadi kalau taksir hanya demikian itu dengan kuasa yang tiada boleh menolakkan hamba akan dia. Allah. Mendinakkan hamba tadi apa? Wal maksud annahu la yakunu lil abdi sababun fil maksiyah. Maknanya hamba tadi jangan dia tu menjadi sebab dalam melakukan maksiat. Dia kena jaga diri dia, jangan terlibat dengan maksiat. Wala fitar kita'ah, dan jangan dia meninggalkan akan taat. Wala taksir fil adab, dan jangan dia apa? Cuai dalam adab. Ya, wala sunnah. Maknanya sebagai hamba dia kena dirikan sungguh adab dia dan jaga sunnah, dan jangan libatkan dia dengan maksiat, dan jangan dia meninggalkan akan taat. Itu maksud dia. Ya. Fa in kusira bil hali an zalika biqahilin la yumkinuhu dafu. Maka jika cuai dia dengan hal daripada demikian itu, ya biqahir la yumkinuhu dafu, au kana allazi arada au jaba mimma huwa fihi qama bihaqqil arif. Ya, dibeli dengan hak yang baru datang, iz kullu awqatihi lillahi ta'ala. Kerana semua waktu dia ialah dengan Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abu Hasan Asy'adzili, telah bertanya aku kepada Syekh daripada wirid segala orang yang muhakkik. Kata Syekh Abu Hasan Asy'adzili, sa'altu ustazi an wirdi al-muhakkikin. Aku tanya kepada guruku daripada wirid orang yang mantap, orang yang makrifat dia tinggi serta golongan muhakkikin. Ya. Faqal, lalu dia mengatakan apa wirid dia ialah isqatul hawa wa mahabbatul maula wa abitil mahabba an tasta'mila muhibban li ghairi mahbubih. Jawab guru dia Syekh Abu Hasan Asy'adzili, ulama besar kutub dan pemimpin tarekat Syadziliyah. Dia banyak di Timur Tengah, Mesir, Syria. Jadi dia tanya pada guru dia daripada wirid orang-orang yang telah sampai ke Tuhan. Maka katanya menggugurkan hawa nafsu. Dia kena iskatul hawa. Dalam perjalanan ni nafsu dia kena blok terus. Itu wirid terbesar, iskatul hawa. Ya, wa mahabbatul maula, dan kasih akan Tuhan. Dia bila kasih Tuhan ada, nafsu dia akan turun kan. Ya, nafsu dilayan sebab kasih dengan Tuhan kurang. Kalau kasih dia kuat, mantap,
Nescaya dia akan mudah menggugurkan dan blok akan nafsu dia. 2. Dan tertegah, ya, abitil mahabbah, mana tertegah kasih akan mengerjakan, tertegah mahabbah, tertegah kasih itu akan mengerjakan kasih bagi yang lain dari yang dikasih. Maknanya dia enggan akan mahabbah itu, bahawa antas ta'mila muhibban li ghairi mahbubihi. Kita akan kerjakan kasih itu bagi yang lain daripada kekasih. Maknanya apa? Kasih tidak berbelah bagi pada Allah Ta'ala, bulat, dengan bahawa dia tunduk dan patuh sungguh kepada zahir dan batin pada perintah Tuhan. Itu antara wirid para muhakkikin, ya, kena gugurkan nafsu itu pertama sekali. Maka nafsu ni panjang ceritanya, nafsu dengan dunia, nafsu dalam ibadat, macam-macam. Itu semua kena diperbetulkan balik, ya, supaya perjalanan dia bukan perjalanan nafsu, perjalanan dia perjalanan ahlillah. Kemudian dia kata al-wirdu raddun nafs bil haq, mana kamu tolakkan nafsu dengan sebenar, anil batil, daripada perkara yang batil, fi umumil awqat, pada seluruh waktu kamu. Faidatun, satu faedah ketahui olehmu, bahawasanya tuntut segala orang yang zahid dengan zuhudnya itu balas, dan tuntut segala orang yang abid dengan ibadatnya itu pahala, dan keduanya itu wujud dan iradah, ya, maknanya dua-dua golongan ni, orang zahid dengan ahli ibadat masih ada lagi iradah, faham? Masih lagi kena nafsu itu ada lagi. Orang yang zahid tadi dia hendakkan apa? Balas, ya, dan tuntut orang yang abid kuat ibadat, dia nakkan pahala, ganjaran dia. Dia kedua-dua ni masih lagi nampak diri dia, faham tak? Sedangkan jalan ke Tuhan kena matikan diri, ya, dia tutup dengan dia baru dia terbuka dengan Tuhan. As-sayru billahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia takkan mula melainkan dia matikan, dia fana tu mana matikan dia, ya. Lenyapkan af'al kita dalam af'al dia, lenyapkan kita punya apa, kudrah dan mandang kudrati, lenyapkan wujud kita dalam mandang wujud dia, baru dia akan buka. Selagi dia menampak diri dia, tak boleh lagi terhijab, ya, atau kaedah dia. Maka keduanya terhijab. Orang zahid masih terhijab ni, Allah. Makna jalan ni detail, kena perhati betul-betul. Maka keduanya tadi, abid dan zahid tadi, mahjub, dia terhijab daripada hak Ta'ala. Kat mana hijab dia? Dengan menilik kepada dirinya tu. Sebab dia kata iza harajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai ke Tuhan, ya. Engkau keluar dari diri engkau, maka engkau sampai ke Tuhan. Ni keluar diri ni, terduduk dalam penghujung makna la haula wala quwata illa billah. Itulah dia kemuncak nihaya dalam perjalanan hakikat. Dia pergi kepada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan, melainkan semua dengan dia. Jadi kita matikan haul kita dalam memandang haulillah, matikan kuwah kita dalam memandang kuwatillah, ya. Baru ketiga itu dia akan duduk tangga makrifat, ya, baru nak masuk. Kalau tidak, tak lepas lagi tuan. Selagi dia pandang diri dia, selagi itu dia tak akan bersih amalan dia. Sebab memandang diri dia akan membawa menerbitkan sifat-sifat mazmumah. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal, dia rasa dia tinggi, dia rasa dia perlu dihormat, dia rasa dia perlu dibesarkan. Habis semua tu. Semua benda-benda ni akan mematikan nur dalam kita ni, ya. Nak dia terus dengan Tuhan ni, tuan-tuan. Perjalanan ni besar. Selagi kita pegang kalbi kita di alam mulki, macam mana kita nak naik alamil malakut? Tu ada seorang guru dia tanya, "Tuan guru, tariklah saya. Engkau lepaslah tangan kau dengan makhluk." Dia suruh guru dia tarik. Guru kata, "Engkau lepas tangan. Dia engkau suruh tarik sebelah pegang sini, mana boleh?" Kita ulur tangan sebelah guru, syekh tarik. Yang ni kau tak lepas, kau pegang. Pegang, lepas. Lepas dengan makhluk boleh sampai ke Tuhan. Ya. Dia kata, "Khurujuka anka." Maka pakat wasalta. Iza kharajta anka, bila kau keluar daripada diri kau sampai. Selagi kita tak keluar daripada diri kita, daripada nafsu kita, daripada belenggu,
kauniyah, kita tak akan sampai ke Tuhan, dia berpusing. Ya, atau kalau sembahyang dia berpusing, belum rokok atau sebagainya. Dia hari bila diangkat dia takbir mi'raj tu, qalbi di kehadrat Allah Taala. Terus Allahu akbar, zak bernikmat dia dengan Tuhan, ya. Sebab apa tu? Sebab dia tak ada rangkaian sangkutan bawah. Ya, rangkaian sangkutan bawah ni banyak tu. Hati tambat sana, tambat sini, ikat sana, terikat nak jalan macam mana? Ya, macam mana nak jalan? Sebab buka ikatan, ya, buka ikatan tu isyarat kepada fana akan lenyap. Ya, tak ada dalam kalbi kita. Ma fi qalbi ghairullah. Apa dia duduk betul. Habis, ya. Jadi maknanya dia ada 3 peringkat dia nak buat ni, tautiah, dia nak bawa matan bawah ni. Abid dan orang yang zahid tadi masih lagi ada terhijab, ya. Dengan apa dihijab? Dengan menilik kepada dirinya. Sebab jangan tilik diri, fana akan lenyap, dan amalnya, maka iaitu dia panggil liar dari tiap-tiap satu. Sebab tu dalam pembinaan orang abid, dia lari-lari daripada dunia, dan ya, orang zahid itu juga, dia tolak-tolak dunia. Sebab apa? Berarti dia masih tersangkut. Arif bila ada dunia, tak ada dunia serupa begitu. Lambat ke dunia kat dia boleh tak ada lari. Orang tarik dunia pada dia boleh tak ada risau. Sebab dunia tak ada dalam kalbi dia. Ya, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi ku melainkan dia je. Ketika itu kehadiran dunia banyak mana pun tidak menjejaskan kalbi dia. Hilang dunia habis licin pun tak menjejaskan kalbi dia. Sebab dia sudah berlazat dengan Tuhan, bukan berlazat dengan makhluk. Orang yang berlazat dengan makhluk, dia menyeksa diri dia sendiri. Bila makhluk ada, dia terhalang ke Tuhan. Makhluk tak ada pun dia terhalang dengan Tuhan juga. Kalau orang dah kenal Tuhan sungguh, tak ada hal lagi dia. Lambat ada dunia banyak mana pun dia tak babas. Tariklah dunia sampai dia kering, kemarau pun dia tak babas. Sebab kalbi dia bukan dengan makhluk, ya. Itu maksud dia. Sebab dia suruh alik galbak billah, tambat hati kamu dengan Allah Ta'ala, ya. Boleh akan selamat. Dan hanya saja memandang mereka itu akan dia dengan dirinya. Maka itulah liar daripada tiap-tiap suatu dalam proses tadi, ya. Sebab bentar dia masih sakit. Orang sakit kena pantang tak? Pantang. Kalau orang tak sakit, tak sakit pergi makan apa dia makan. Faham, ya? Mana rohani dia kalau tak sakit, rohani yang sentiasa bertawajuh ke hadirat Tuhan, ya. Ketiga itu bawa apa pun tak ada hal bagi dia. Tapi kalau rohani masih sakit, dia kena pantang. Sebab orang-orang salik ni bawa berjalan ni, antara dia zahid, abid ni, dia belum bersih betul. Rohani dia belum betul-betul sihat. Sebab tu dia berjaga. Jangan makan banyak, jangan makan manis, jangan kecil manis, makan kambing, kan naik darah tinggi, kan. Sebab dia ada sakit jasad. Kalau sakit roh gitu juga, dia beradab dunia lebih kan, dia bergegau. Lepas tu dia kena blok dulu. Tapi kalau terbuka je nur makrifat dengan Tuhan, tak ada hal. Sama macam orang dah sihat, bagi makan apa pun tak ada hal lagi. Dia makan kambing pun tak apa, dia makan gula banyak pun tak apa. Sebab apa? Dia apa? Kekuatan jasad dia tu, antibody dia kuat. Macam budak lah kan, umur 18, 19 tengah sihat lagi tu, makan kambing tak benda kan. Kita dah tua-tua kata kehil kan. Dia makan sikit dah berdengung kepala. Makan gula sikit tengok dah cek naik 20. Wah, dah pening. Ya, sebab antibody dia tak kuat, ya. Ada pun arif, tidak arif billah. Nabi Sulaiman AS satu dunia dia jaga, tak ada apa pun, ya. Nabi Isa pula rumah pun tak ada apa pun. Dua-dua semua Tuhan tunjuk. Semua Allah Tuhan tunjuk. Orang paling kaya ada, orang paling miskin ada, orang paling cantik. Nabi Yusuf tak ada dah, dia kata besok saya tak boleh nak ibadat, ya Allah saya ni cantik now. Kau dengan Nabi Yusuf siapa cantik? Ya Allah kami tak ada harta. Nabi Isa rumah tak ada, ya. Kami kaya sampai leka, ya Allah. Nabi Sulaiman lebih kaya daripada kau. Tak ada satu boleh menghalang. Kau saja buat silap, maknanya gitu, ya. Dan hanya saja memandang mereka akan dia dengan dirinya. Sebab keluar daripada diri itu, ya. Bila engkau keluar aja, iza kharajta ankah, engkau keluar daripada diri engkau, mana keluar memandang haul dan kuah. Jadi fanakan dengan Tuhan, barulah wasalta disampai. Dan kerana inilah liar mereka itu siapa? Abid dan zahid daripada suatu. Dan zahid mereka itu dalamnya, mana mereka menawarkan kalbi kita, dia tak bagi manis, ya. Itu punca je mana. Jadi liar hati sebab dia belum tamakun. Kalau dia sudah mantap tak pun tak naik.
Kemudian dia masuk sini, dia nak bahas ni. Innama istawhasha al-ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in. Sebab apa? Li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Walau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'in. Ini cantik kaedah ni. Ini siapa yang jaga ni? Arif billah, orang yang telah sampai. Ya. Dia kata innama istawhasha al-ubadu wa zuhadu min kulli syai'. Hanya saja liar segala orang abid. Orang ahli ibadat kan dia liar daripada dunia tadi, dan segala orang yang zahid daripada tiap-tiap satu, hingga bersendiri mereka ke puncak bukit berada tu. Sampai dia uzlah lari. Sebab apa? Nak dia membina dalaman dia. Dan meninggalkan mereka itu segala ahli warna dia uzlah. Ya. Dan rumahnya dan hartanya. Sebab apa tu? Kerana ghaib mereka dari Allah Ta'ala. Dia buat macam-macam pandangan tuan-tuan ni. 1001 pandangan Arif Billah. Orang ni pandang ini, orang ni pandang ini. Ini pandangan orang atas. Dia kata yang orang-orang zahid lari tinggalkan dunia tu semua, tinggal apa semua. Sebab apa tu? Sebab dia sendiri ghaib dengan Tuhan. Ya, dalam tiap-tiap satu. Maka jikalau memandang mereka akan Allah dalam tiap-tiap satu, yang berbuat hakikatnya kaya siapa bagi, miskin siapa bagi, senang siapa bagi, yang memerintah nasai jinak mereka dalam tiap-tiap satu pula. Ya, ada setengah wali-wali kita tengok dia kaya, dan ada setengah wali-wali kita tengok dia miskin, tengok macam-macam pesen. Semua ada gaya jalan masing-masing. Yang macam ni cara dia gini, yang macam ni giar dia gini, dan ya, yang kaya raya tadi ni pandang sini. Pada karam dan afal tu ada masalah begini. Sebab dia sudah mantap. Tempat dalam laut pun dia berenang. Ya, sebab mereka ada latihan. Dia dah pakar berenang. Kalau belum berhenti berenang, tempat dalam kolam mati lemah kan. Ya, sebab tu sahabat dah dilatih. Sahabat-sahabat Nabi dilatih di Mekah. Ya, diuji habis-habisan. Sebab tu dia pergi ke Madinah, dia kaya raya pun tak ada apa. Sebab dia telah menerima tarbiyah hebat di Mekah. Sampai tinggalkan negeri Mekah, tak ada rasa apa. Ketika itu hati dia tamakun dengan Ta'ala. Bila hati dia tamakun dengan Tuhan, tak ada masalah. Ada tak ada serupa bagi dia. Wujuduhu wa adamuhu mustawiyan hatta yastawiya indahu al-ghina wal faqir. Sehingga sama bagi dia, kaya miskin tak ada apa. Dia kalau berkawan pun kawan miskin sama, dia kawan kaya pun sama. Kalau dia kawan miskin lain rasa, kawan orang kaya korporat lain rasa, tu belum, tu kepala dia masuk air. Tu belum sampai lagi tu. Mana kalbi dia masih tergantung dengan makhluk. Kalau hati dia dengan Tuhan tak ada apa. Ya, dipandang maknanya orang kaya tadi, dipandang sifat Tuhan ada al-ghina, Tuhan yang maha kaya, ar-razzaq, Tuhan yang memberi, al-mu'ti, Tuhan yang mengurniakan, dipandang itu. Dia tak pandang orang tu. Orang kaya tu dipanggil sebagai cermin, dia memandang sifat dan asma Tuhan. Begitu juga orang miskin dia pandang, maka Tuhan yang tarik, Tuhan yang bagi, semua dia. Tak ada apa. Berarti dia sudah karam dengan Tuhan. Ya. Kalau sekiranya dipandang orang kaya lain lagi, dipandang orang miskin lain lagi, itu maknanya li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'. Sebab hati dia lalai dengan Tuhan, masih tenggelam, gaib, lenyap. Kalau hati dia sentiasa dengan Tuhan, dia tak ada hal. Ya, itu berbeza-beza para aulia. Orang ni macam ni, orang sebab apa? Suhu makrifat mereka tak sama. Ya, suhu makrifat mereka tak sama. Ada yang tinggi, ada yang sederhana, atau menyebabkan ahwal mereka berbeza. Ni yang tamam tu ni, dah mantap, tak ada hal bagi dia. Nah, saya kalau dia memandang af'al itu semua daripada Allah Ta'ala, yang jadikan orang tu miskin ke apa itu siapa? Allah Ta'ala. Jadikan orang tu kaya-kaya, ya, siapa dia? Allah Ta'ala juga. Maka pandang Allah, pandang orang buat apa? Orang semua tu makhluk tu bayang, kan? Jangan kita pandang bayang, pandang Tuhan bayang. Siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Semua dah siap. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Tuhan itu saja berlaku. Apa yang Tuhan tak kehendak tak akan berlaku. Semua dah siap pada azan lah. Ya, semua dah siap pada azan. Maka pandangan sana, bau jiwa dia akan tentram. Ya. Dan yang memerintah nasaya jinak mereka dalam tiap-tiap suatu. Ya. Dan tiadalah liar mereka daripada tiap-tiap suatu. Lepas tu pada wali yang telah mantap dan tak ada hal lagi dia.
Dia rapat dengan orang miskin pun, dia rapat dengan orang kaya pun, dia rapat, tak ada hal. Sebab apa? Dia kan pandang orang, dia pandang atas ni. Yang menyusun tu dia pandang tu. Kerana dapat mereka itu kesenangan berjinak dalam tiap-tiap sesuatu. Maknanya dalam tiap-tiap sesuatu yang dia duduk, dia sentiasa ada makamul unsi, makam berjinak dia dengan Tuhan. Ya, li'annahum yajiduna rauhal unsi. Sebab mereka itu mendapati akan rauhal unsi, ya, mana ketenangan berjinak dengan Tuhannya. Itu yang penting, dan waktu jinakkan hati kita dengan Allah, mesrakan hati kita dengan Allah, lazatkan hati kita dengan dia, ya, cinta yang kuat dengan dia, insya-Allah dia pergi mana boleh selamat, tempat ke mana boleh selamat. Sebab orang kalau dah bercinta dengan sesuatu, dia tak akan pandang benda lain. Kalau betul-betul tamam cinta dengan Tuhan, hati dia tak akan berbalik kepada dunia. Lambat dunia 20 kali ganda banyak, tak ada hal lagi. Tapi yang bimbang kalau kalbi dia tak ada mahabbah dengan Tuhan. Batu tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ialah jalan membentuk mahabbah. Maka nak dapat mahabbah kena apa? Pertama sekali, ishtighalu billah. Kena banyak mengingati dia. Ishtighal maknanya sibuk dan memberi tumpuan kalbi kita dengan Tuhan. Sebanyak mungkin, sedaya yang mungkin. Itu pertama. Bila ada ishtighal, maka Tuhan yang Maha mengetahui, dia akan itilak kalbi kita tadi cantik sentiasa dengan dia, maka dihadiahkan lazzatuz zikir, kemanisan zikir. Berarti kalau zikir kita tak ada manis lagi, zikir tawa je, banyak menangis dengan Tuhan. Itu menandakan hijab hati kita tebal lagi, jauh lagi. Dia sampai lazat zikir, seronok, ya, lebih seronok daripada makan, lebih seronok daripada makan minum, lebih seronok daripada dapat harta. Jika dibandingkan zikir dia dengan Tuhan, mana dia menghadap Tuhan lebih lazat daripada dia menghadap makhluk. Itu dua dapat. Turun pertama Tuhan beri. Bila dapat benda ni, dia speed lagi, dia akan pergi pada apa? Iatulah asyaqani wa asyiktuhu. Dia asyik dengan aku. Ya, dia dapat asyik. Bila dapat asyik dengan Tuhan, itu dah dekat. Dan bila dapat rindu yang kuat asyik dengan Tuhan, bangun duduk dia sentiasa dia rindu kuat dengan Ta'ala, maka rafa'tul hijab, aku buka hijab, pum. Ya, dia buka hijab aja, dia masuklah makrifat yang tinggi dengan Tuhan. Maka sirtu mu'alliman, aku ajar dia sendiri, Tuhan kata. Itu ilmu laduni dah kena dapat. Itu cara. Dan pokok pangkal awal apa? Zikir kena banyak. Kalau zikir sikit, no way, tutup jalan. Kalau zikir-zikir tak ada cerita. Jalan ni semua kena banyak zikir. Waktu rahsia dalam Quran kata zikran kasira, zikir yang banyak. Ya. Kemudian mahabbah kalbi kita dengan penambat besar atas capai Swiss besar Rasulullah SAW. Kena banyak selawat. Ya, selawat kena banyak. Kalau tak selawat tak banyak, tak ada konteks Rasulullah, tak terbuka. Sebab dia pemegang tali tajalli. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallu, dia kata tak tersallau, yusallu maknanya sentiasa. Ya. Kalau tanya apa Allah buat sekarang, berselawat kepada Nabi. Mana selawat memberi rahmat. Sentiasa tak putus. Allah Taala sentiasa memberikan rahmat, menandakan dia cukup kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka nak dapat kasih Tuhan, tambahkan kasih kita kepada Habibullah, dan tanda dia banyak selawat, dan gunakan salatul ishkin, selawat kerinduan. Lapas macam mana buatlah selawat, apa banyak jenis, panjang pendek ada, tapi yang penting dalam rindu. Kita berselawat seolah kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Abang dia akan terbuka cepat. Ya. Selagi hati tak rindu Rasulullah SAW, dia jauh lagi dan ni. Kena rasa rindu. Sampai peringkat kita berjalan terasa dengan dia, duduk makan terasa dengan dia. Dan lepas tu profesor, seorang ulama besar di Syria, Profesor Rajad Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, mengikut sunnah sebenarnya pun. Dan kalau kita baca Syama'il Nabi, kan cara Nabi makan dan bila kita makan tu kita berasa kita satu hidangan dengan Rasulullah. Rasa macam tu. Kalau kita rasa Rasulullah depan, kita duduk macam mana kita? Nak angkat kepala pun malu kan? Itu akhlak yang mendidik rohani kita, berasa sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, bahawa dia akan cepat terbuka rohani dan sebab babullah huwa Rasulullah SAW wa babur Rasul huwa mursyidul kamil. Ya, pintu ke Tuhan ialah Rasulullah SAW, dan pintu ke Rasulullah ialah mursyid yang kamil. Ya, habis.
Kumpulan bermula segala abid, orang yang abid, mana abid ahli ibadah, dan segala orang yang zahid, mana orang yang dalam proses menumpulkan pandangan dia kepada dunia, dalam terhijab dari Tuhan lagi dan Allah. Yang ni kita takut yang orang hebat masih terhijab lagi. Mana jalan ni berlapis-lapis kan. Tapi bila dibuka sekejap je, banyak tarik sekejap ni. Tapi nak tengok keadaan itulah susunan dia. Masih terhijab sebab apa? Kerana nazar mereka bagi diri mereka. Ini hijab besar ni. Nazar pada nafsu, mana pandang pada diri. Sebab dia kena buang la haula wala quwata illa billah. Selagi nampak saya tu tak pakai kan. Ya, nampak saya. Kita suka kita, kalau ada je perasaan kalbi kita, suka kita dipuji, suka kita dipandang, suka kita dihaibatkan. Orang ni takkan berbau jalan makrifat kan. Tak usah kata dapat, bau pun dia dapat. Sebab kalbi dia suka pada makhluk. Macam mana nak masuk? Kama la yuhibbul amalul mushtarak, la yuhibbul qalbil mushtarak. Bagaimana Allah tak mau amal disyirik dan sekutukan, begitu juga hati. Ya, hati dengan dia. Kita kalau berkasih kita marah, dan kalau kekasih kita baik dengan lain gapak ni, wah, dia cemburu kan. Bini dia melayan jantan lain. Itu jam dia bagi talak 3 begitu aja. Bukan 1, 3 terus cash lagi. Kalau pergi carilah jantan kan. Marah kan? Itu kita lebih cemburu kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala cemburu sangat. Dia tak mahu kalbi kita melainkan dengan dia je. Jasad tak apa. Sangka jasad kita bagi makhluk. Nak buat kerja masyarakat, kau buatlah kerja. Hati jangan. Hati tempat tajalli dengan dia kan. Tempat pembukaan tajalli asma, tajalli sifat. Ya, dia tajalli ni amrun qalbiyun. Dia bukan bercerita dalam mesej kan. Ni tanya macam mana tajalli dalam mesej, bukan tempat mesej nak cerita tajalli. Tajalli ni benda zauqi. Ya, pembukaan yang Tuhan buka. Bila buka kita rasa. Ya, rasa asma, tenggelam asma makhluk. Nah, nampak asma dia. Tenggelam ausaf makhluk. Ya, tajalli, terbuka terbuka tu dengan zauqi, bukan ta'akul. Tu kena faham tu. Kalau ta'akul dari usuluddin, kita gunakan akal. Ini guna rasa. Bila rasa dengan makhluk hilang, baru dia bagi rasa kita. Lagi rasa kita dengan makhluk af'al makhluk, dia akan tak tajalli af'al. Ya, lagi kita nampak nama makhluk ada, cari nama tu tak dapat tajalli asma kan. Ya, begitu zat lagi rasa wujud kita ada, tak dapat tajalli zat. Dia padam kan, bila padam baru menyala, tu kan ada. Tu dia kata pusing balik fana tu, permulaan dia. Nak dapat tajalli fana dia. Kalau fana tak ada, dia benar kan. Ya, as-sayru billahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan mula, tajalli takkan mula, melainkan dia lenyapkan diri dia. Selagi nampak diri kita lagi, belum cerita tajalli lah, tak masuk lain ni kan. Lenyap syuur qalbi tu. Sebab dia suruh kita apa? Suruh banyak. Sebab suruh tu kita boleh proses. Ni cerita tajalli, suruh malah kan. Tu masa suluk pun pusing. Suluk jalan, kau nak berjalan ke Tuhan, tiba nak sampai. Tajalli itu minal usul. Tajalli itu minal usul, setengah daripada makna sampai. Kan nak sampai tak berjalan, suluk tu mana jalan. Begitu tak nak berjalan, saya tak nak jalan, saya nak sampai je pada otak kau tu. Ya, kita bagi pada otak kau nak sampai tak berjalan. Ya, saya nak sampai Kuala Lumpur, main naik kereta. Saya tak nak, saya nak duduk sini je. Tu orang gila orang ni. Ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinatan la tajin ala liyabasi. Kamu mengharapkan kelepasan tapi kamu tak ikut jalan, perahu tak berjalan atas darat. Ya. Kalau tak nak masuk tu, tak nak berjalan perseroan ni, perahu tak berjalan atas darat, lebay gitu. Ya, perahu jalan atas air, maknanya dia ada uslub dia jalan dia. Sebab para awliya kutub-kutub dia buat jalan ni dan tujuan ni nak tasfiyah. Kerajaan dia tuan-tuan, kalau pegawai dia tak ada kursus, pegawai tu lembab gaji pun tak mahal. Yang banyak kursus tu buat dia punya apa, peningkatan. Dia kursus banyak, kejap-kejap kursus. Dia ada makna apa, input baru, perubahan macam itulah. Bila sudut terbuka dan senang benda ni kan. Sebab benda ni bukan sekadar cakap, ya, dia kena praktikal. Setara ulama besar, wali besar di Mekah, Sayyidi Syekh Syafi'i kan, siapa tak kenal dia, wali besar. Ulama-ulama dulu kenal, mengaji Mekah kan. Dia baca kitab Durun Nafis tu. Dia kata aku baca kitab ni macam ni je lah. Apa maksud dia? Aku hurai selapis je. Sebab benda ni bukan dapat dengan baca. Baca hanya menunjuk panduan je. Ya, tersyarah benda ni menunjuk panduan je. Kita kata orang pandai bercakap, dia kata, tapi tak sampai. Memang lebih nak sampai bukan dengan tak bercakap, kena bercakap, kena hurai tahu, dah tahu berjalan.
Tak berjalan tak payah sampai. Jangan kata nak sampai tak berjalan, tak payah lah tuan-tuan. Wassalam. Nak suduk pun takut tuan-tuan, terhegi-hegi pun nak sampai apa ni. Habis tuan-tuan ni. Itu bermula segala orang yang abid, segala orang yang zahid di dalam terhijab dengan Tuhan mereka kerana nazar mereka, ya, bagi diri mereka itu. Sebab seorang wali besar dan al-alimu al-lama, alim 4 mazhab, ya, ribuan hadis, Quran hafiz, Sayyidi Syekh al-alimu al-lama, tuan guru kita Sayyid Syekh Abdul Rashid. Mengenal dan Syekh Rashid, mengenal Melaka, ya. Anak murid dia 10,000 dan anak murid aku yang jadi 10 orang ni. Anak murid aku yang jadi 10 orang. Dia 10,000 tu yang jadi 10 orang. Jangan kita rasa kita jadi non kan. Ya. Ada guru lagi daripada banyak lagi daripada Syabandi, daripada Imam Sahak, ya, daripada sana banyak lagi guru-guru kita gitu juga. Banyak dia punya ilmu kata, banyak murid ni, tapi yang jadi berapa orang ya. Kadang-kadang tak sampai sebelah tangan yang jadi betul. Mana jalan bukan senang dan tapi bila ditarik jadi mudah, itu sajalah. Dan minta dengan Tuhan, Tuhan tarik. Ya. Doa Sayyid Ibrahim Al-Syidi, Allahumma ja'alni minal murad. Telah jadikan aku orang yang Engkau tarik ke hadiratmu. Bila Tuhan sentap kalbi kita ke arah dia, selamatlah dia. Kau tarik injizab, tarikkan. Kita siapa tuan-tuan? Fakir, hina, dhaif sifat kita. Kalau tak ada jazbah dari Allah Ta'ala, tak terpergi kita. Nak harap amal kita sikit lebih kurang. Ya. Zikir boleh nak suruh zikir selawat 12,000 pun bayar. Ya, pusing. Habis nak usul macam mana? Allah. Maka telah ketahui bahawasanya liar segala orang yang abid dan segala orang yang zahid itu daripada makhluk ini, hanya sahaja kerana syuhud mereka itu bahawasanya ia berlawanan yang luput arat, ya, dengan sebab melihat dia. Maka larilah mereka itu daripada kerana tamak dari dalam balasan. Dia lari daripada dunia tapi dia harapkan balasan di akhirat. Itu sifat orang zahid. Adapun arif bila nak, dia tak pandang semua, dia pandang terus ke Tuhan. Itu beza dia. Dan kata musannif radhiyallahu an, 2 orang, keduanya, ya, wilayah suatu wali yang fana ia daripada tiap-tiap suatu. Maka tiada memandang ia serta Allah Ta'ala suatu. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Ta'ala, tidak ada satu pun dengan dia. Ahad. Satu peringkat wali di 2 taraf tu. Dan keduanya wali yang lagi tinggal ia dalam tiap-tiap suatu. Maka memandang ia akan Allah dengan tiap-tiap suatu. Ini makam baqa. Ya. Dia dengan suatu zahir, tapi qalbi dia tempat tajalli dia benda makhluk. Itu maksudnya. Ya, sebab tu benda ni kadang-kadang kita nak awal nak tengok para awliya, oh payah tu. Beza-beza orang ni macam ni, orang ni macam ni, macam cara dia, ya. Tuan berikan pembukaan mereka tu mengikut makna standard dia. Tapi dia sampai kan? Dan inilah dipanggil atam. Ya, atammu mana paling sempurna. Ya, mana paling sempurna. Dia duduk sama makhluk tapi kalbi dia dengan Tuhan. Dia panggil makam kain bain. Ya, kain bain. Jasad dia dengan makhluk, rohani Tuhan. Ini taraf mursyid ni Tuhan. Ya, sebab dia dah boleh duduk tamakun kalbi dia dengan Tuhan. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tiada menzahirkan sesuatu melainkan supaya dipandang ia pada itu. Tuhan zahirkan semua itu supaya dipandang. Tuhan zahirkan sekalian alam ini supaya kita memandang ia dalam memandang alam. Itu maksud ini. Ya. Sebab tu kita disuruh buka 2 mata. Jangan buka sebelah mata. Ya. Siapa pakai sebelah mata ni? Dulu siapa sebelah mata? Musyidayan. Dia buka sebelah mata. Buka dua mata. Mata zahir memandang, ya, iaitulah akan asar, mata dalam pandang muasir. Asar mana kesan-kesan kejadian Tuhan semua. Kita ni semua kesan, ya, kesan takluk, kudrat, iradat, ilmu Tuhan. Maka pandang kepada muasir yang memberi kesan je apa? Huwallah. Dia pandang ke dia. Oh, nampak jelas. Maka nak memandang kena tuan, terang. Tuan-tuan boleh pandang dalam gelap. Maka terang dia pun nur. Az-zik lahu nurun. Zikir tu punya nur. Sebab tu zikir kena banyak. Sebab Ibnu Ajibah Al-Hasani dia syarah dalam Iqazul Himam, dia syarah hikam dia buat.
Dia kata pusing balik. Kenapa? Banyak zikir. Tapi zikir ma'al hudur. Zikir betul-betul hudur kalbi dengan Tuhan. Tawajuh betul kalbi. Dia kena banyak. InsyaAllah terbuka. Dia bila terang lagi berlazat dia dengan Tuhan ni. Ya? Sebab dia kata Allah Ta'ala jadikan sesuatu melainkan supaya dipandang ia dalamnya. Dipandang ia akan Allah. Mana dipandang Allah Ta'ala dalamnya. Dalam memandang sesuatu. Ya, sebab kalau pandang dia makhluk, kalbi tak naik Tuhan, itu bahaya besar. Ya, itu bahaya besar. Dia kena serentak dia. Pam, jatuhnya mata luar, mata dalam tu memandang kebesaran dia. Abau dia akan selamat. Ya. Kalau tidak, Ibnu Atta kata apa dulu? Marra al-kaun wa lam yashhadhu fihi aw innahu aw qawlah. Barang siapa yang melihat mata zahir pada makhluk sedangkan mata dalam dia tak mengangkat kepada Tuhan dia, maka butalah mata hati. Ya. Itu yang jadi abang-abang tertawan hati dengan makhluk. Sebab dia layan benda luar, dalam dia tak guna. Habis. Maka sekalian kainat itu tempat melihat. Apa melihat? Dia panggil mahallut tajalli. Tajalli itu pembukaan. Ya, tak pembukaan di mana? Tempat dia tu cermin dia tu. Itulah segala khalaik makhluk ni. Ya. Tempat melihat segala sifat. Itu panggil tajalli sifat. Ya. Dan dulu Nabi sendiri berkata tauhid 4 kan. Tu tajalli kan. Tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al, tu dia lah. Ya, maknanya dia mentauhidkan bila berlaku pentajalian, pembukaan. Ketika kita nampak satu, tunggal dia. Dalam sifat, dia pandang sifat Tuhan. Mana dikaramkan af'al di dalam af'al Tuhan, tu tajalli kan. Ya, karam tu dengan mana dapat? Dengan rasa. Bila dia dapat rasa, sepir dia. Bila dapat rasa, bila dia buang rasa dengan makhluk. Dan buang rasa makhluk terangkat bila dia terrasa dengan tembakan zikir tadi. Sebab zikir sama asma' kita guna awsaf nama Tuhan, semua tu mempunyai pancaran yang kuat untuk menembak, merasakan kebesaran. Semua zikir tu menunjukkan azamah, jalal, jamal dia. Ya, bila kita tembak situ baru dia terbuka. Maka barang siapa gaib daripada kaun tu, barang siapa batin dia lenyap daripada makhluk, nasaya gaib ia daripada syuhudil haq. Ya, nasaya gaib daripada syuhudil haq, mana lenyap di dalam memandang Tuhan. Dan kata Syekh Syazili radhiyallahu an, keluar segala orang yang abid dan segala orang yang zahid daripada dunia ini, dan hanya mereka itu ghafil dari Allah. Dia punya baca kita pun takut baca ni. Ini wali besar ni. Syekh Abu Hasan Syazili kata apa? Orang abid tu, padahal kita nak duduk abid pun kan tak berjejak. Zahid lagi tinggi kan. Kata pandang orang atas lagi pandang dia kata ni ghafil lagi lah lain ni dia. Sebenarnya demikian itu tiada buta mata, tapi buta hati dalam dada dia. Dan buta mata hanya itu terlebih sangat daripada buta mata kepala. Buta hati lagi teruk daripada buta mata kepala. Kerana mata kepala itu jatuh dengan dia hijab dalam akhirat, bersalahan dengan mata hati tak ada. Ya, itu maknanya. Sebab apa dia kata orang zahid masih terhijab? Sebab dia mandang diri. Inna asyaddan nasi hijaban al ulama wal ubad wal zuhad. Sungguhnya orang yang masih tebal hijab lagi di kalangan ulama, mana ulama syariah. Ya, dia masih lagi apa? Memandang ilmu dia. Bila dia ada ilmu banyak, kemudian dia rasa ilmu dia hebat, habis pum tombang habis. Ini kenapa Imam Ghazali sendiri kita. Imam Ghazali kata talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabil ulama. Mencari akan mursyid yang memimpin betul menjadi kemiskinan walaupun terbesar pada ulama, sebab masa tu dia sendiri dah alim besar dah. 300,000 hadis yang apa sikit-sikit. Tapi bila dia berguru dengan siapa? Syekh Abdul Syekh Ali Al-Farmadi, kutub ulama hadis, kerja dia jahit kasut tepi jalan. Maka apa guru dia kata, aku nak ajar kau apa lagi kau dah alim, ya. Sekarang satu je aku minta, keluarkan makhluk daripada hati kamu. Selagi makhluk dalam hati kamu ada, kamu tak akan sampai ke Tuhan. Ya, imanul mar'i la yakunu mutakammila hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang tak akan sempurna selagi dalam kalbi jadi ada makhluk. Dia kena pandang makhluk macam dia pandang unta kan. Tak ada rasa apa. Maknanya apa? Pujian orang tak akan jatuh dalam hati dia. Cacian orang pun tak jatuh dalam hati dia. Ya, orang caci dia pun tak ada rasa apa. Orang puji dia pun tak ada rasa apa. Sebab apa tak ada rasa? Sebab rasa dia sudah berpindah terus ke hadirat Tuhan. Zauq itu rasa. Ya, itu tiada ada.
Maka barang siapa gaib daripada syuhud mukawwin dengan sebab segala kainat, maka adalah ia termahjub, terhijab. Barang siapa yang kalbi dia menumpukan kepada pandangan pada makhluk, dia terhijab dengan Tuhan. Ya, Tuhan. Dengan dia dan atas selalu dan segala waktu. Ya, segala waktu mana setiap masa dia dalam keadaan begitu. Maknanya suruh kita kan kerja keras, ya, kerja keras, cuci dalaman cermin dalam supaya terbuka hijab kita dengan dia. Dan terbuka itu paling nikmat, paling lazat. Itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka engkau dengan dia. Kemudian dia masuk mata akan datang wa innama amaraka fi hadid dar bin nazar fil mukawwanat, sebab apa? Lita'nas ya bima fiha hatta la tastauhish minha nazaran, ya, nisbatiha ilaihi la laha. Maka wa sayakshifu laka fitilka dari an kamali zati. Mana Tuhan menyuruh kita dalam dunia ni dengan nazar kepada mukawwanat, supaya hati kita jinak dengan dia, ya, pandang supaya jinak dengan fa'il dia, dan dia akan bukakan dia pada demi negeri daripada kamalat zatnya. Jadi kita gunakan pandangan yang ada makna, bukan pandangan kosong, pandangan yang ada harga. Dia telah kewatannya orang lain kerti memandang. Apabila tak kerti pandang pula, saya sepik mata tak pakai. Tu pandang wow. Ya, pandang dalam. Pandang dalam apa? Maksud terbuka. Ya, zahir kita jatuh je, pum, dalam tu terus syuhud akan dia. Itu sebab kena banyak apa tuan? Pusing-pusing kena banyak zikir tuan. Zikir, muraqabah, mungkin insya-Allah dia akan terbuka benda itu. Kemudian kata muallif amaraka fi hajid dar ila akhi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma